السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ni kita sambung bacaan Kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 6, iaitu sambungan maka dan ada pun memberi tahu lah. Situ tak? Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan ada pun memberi tahu, dan ada pun memberi tahu, tulis situ, tulis di memberi tahu tu. Dan ada pun memberi tahu, yakni isi kandungan ayat. Isi kandungan ayat yang mengandungi makna memberi tahu. Panjang tu. Dia cakap tu rekah. Dia cakap ada pun memberi tahu. Dia cakap rekah. Hak nak lagu mana? Hak naknya isi kandungan ayat yang mengandungi makna memberitahu kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman. Nota lagi tu sambung. Nota gitu, dah habis gitu, dobit lagi. Ada pun memberitahu, yakni ada pun isi kandungan ayat yang mengandungi makna memberitahu akan kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman akan kebajikan yang mereka akan dapat. Hatu maksud dak hak lepas Syekh Abdul Qadir duduk wayak ayat isi kandungan ayat yang mengandungi makna mengajak kelakuan yang baik. Hak lepas Hak ni Syekh Abdul Qadir nak rayak pula
isi kandungan ayat yang mengandungi makna memberitahu kepada orang yang beriman akan kebajikan yang mereka akan dapat. Ayat mana yang mengandungi makna memberitahu tu? Ayat mana? Maka maka tu jawab bagi adapun. Maka firmannya firman Allah. Maka firmannya firman Allah. Firman mana? Riwayat bermula demikian. Hak ni terjemahan ayat zalika azka lahum. Hak atas. Itulah ayat yang mengandungi makna memberitahu tu. Ayat tu, ayat mana? Zalika azka lahum. Ayat tu. Pas lagu mana terjemah? Bermula demikian. Gapo bermula demikian? Bermula demikian yakni memejamkan mata. Bermula demikian yakni demikian memejamkan mata dan memelihara para itu. Kalau orang mengaji gak dipanggil Syekh Abdul Qadir, mari tafsir isim isyarat dah tu. Syekh Abdul Qadir menafsirkan makna bagi isim isyarat zalika kalau orang mengaji. Bermula demikian, demikian yakni demikian memejamkan mata dan memelihara para itu. Demikian memelihara para itu lebih membersihkan. Gapo lebih membersihkan? Tulis itu pula. Yakni lebih memberi kesan. Lebih memberi kesan untuk menghasilkan kebersihan hati. Tu. Demikian memejamkan mata dan pelihara para tu, lebih memberi kesan pada menghasilkan kebersihan hati. Kerana, tambah lagi, kerana mata itu dikatakan habuan dan nafsu bagi hati. Dikatakan habuan dan nafsu bagi hati. Demikian memejamkan mata, demikian menjaga mata tu, dan demikian memelihara para tu, menjaga dua tu lebih memberi kesan untuk menghasilkan kebersihan hati. Lebih memberi kesan pada menghasilkan kebersihan hati. Mana? Nulah demikian menjaga mata, demikian memelihara para tu. Kalau sekira boleh memelihara mata, boleh berok mata daripada tengok benda yang haram, boleh berok, boleh sekak, boleh patang mata daripada tengok benda haram, dan juga boleh berok kemaluan kita ni daripada buat benda yang haram. Ni sebab mu jaga dua benda tu. Ni sebab mu duk pelihara dua benda tu. Lebih memberi kesan untuk menghasilkan kebersihan hati.
Dua tu. Sebab apa? Kerana mata tu dikatakan habuan dan nafsu bagi hati. Apa hak mata tengok lekat mana? Dah kalau sekira mata tak ada jaga, dengan erti mata tu tengok koksi, berasa nak tengok benda haram pak tengok, adakah lebih memberi kesan untuk menghasilkan kebersihan hati? Dah lagu mananya untuk menghasilkan kebersihan hati? Apa benda yang kita kena buatnya? Jaga dua benda, pelihara mata dan pelihara parak. Itu maksud lebih membersih dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Mereka itu rojok bagi sekalian orang yang beriman, dan lebih menambahkan bagi mereka itu orang yang beriman. Patut orang tanyalah, lebih menambah tu nambah ke mana? Ni pun ada dobik. Nak lebih menambah bagi mereka itu orang beriman, lebih menambah tambah ke mana? Tambah ke mana tambah? Ke tambah ke makan nasi? Tu lagu lain. Dah kata lebih menambah, tambah ke mana? Ya'ni dobik situ, ya'ni lebih menambahkan perasaan rajin untuk buat ibadat dan mendapat kebajikan di dunia dan di akhirat. Tambah kok tu, tambah ke mana? Tambah perasaan rajin untuk buat ibadat. Tambah kok tu. Apa boleh tambah rajin buat ibadat tu? Mari mana rajin kata? Mari daripada mana punca dia? Mari daripada tu. Boleh mu sekak mata, boleh mu berok mata daripada tengok benda haram, daripada berok kemaluan, boleh jaga kemaluan, boleh patah kemaluan, daripada buat benda yang haram. Punca daripada situ dapat menambah perasaan rajin untuk buat amal ibadat tu. Nampak? Dah kita buat ibadat dak berapa sedap. Kalau boleh semayang tu acu boleh akal takbir salah selalu kalau boleh. Nak wayak dak sedap buat amal. Duk beratur belang-belang Fatihah, belang-belang menguat. Warna je gitu. Apa yang dia gitu? Kalau semayang berjemaah tu gak, kalau tu imam baca panjang sikit, masa nak jek atas kepala. Dia gitu bagai. Nak marah ni, tak reti tu imam ni. Baca pandai-pandai sudahlah, dia baca gomo panjang. Dok marah. Boleh gana perasaan lagu tu. Mari berasa rimah, mari berasa nak marah ketika buang ibadat. Sebab apa ni gitu? Mari mana bagai? Mari daripada mata lah. Mata tak boleh patang tengok benda haram, putus situ lah. Bila mata tak boleh patang melihat benda yang haram, maka nak tambah perasaan rajin buat amal ibadat, sama telah. Dia punca boleh tambah perasaan rajin pada buat ibadat ni, punca mai ku mata. Ni mata ni. Boleh patang sini, jaga mata daripada melihat benda yang haram, boleh jaga hak ni dan boleh jaga kemaluan. Didapat menambah perasaan rajin pada buat amal ibadat. Tu nak wayak wi.
Dalam agama suruh kita jaga benda tu, suruh jaga benda ni. Tak boleh buat benda tu, tak boleh buat benda ni. Bukan tak boleh buat saja-saja. Agama ni kalau dia suruh sesuatu, tak suruh saja, dia ada hikmat dan rahsia. Okay. Orang kita ni kalau buat amal sesuatu, duk beramal satu perkara, dia nak tahu tak hikmat dan rahsia. Ke pakat beramal tak tambah tahu hikmat agu gapo, rahsia gapo gitu. Ada beramal semayang duha tu. Orang duk beramal semayang duha ni, dia nak tahu tak hikmat dan rahsia dia. Tahu tak? Ke pakat semayang duha gitu. Kalau sebab kita suruh semayang duha berasa, semayang ke tak berasa? Memang kita semayang, tapi lekat ada duha buat hari-hari. Kalau kita tak tahu hikmat dan rahsia. Kalau Pak King sendirilah, kalau semayang duha tak ada tahu hikmat dan rahsia, lekat tak tiap-tiap hari? Lekat dah. Pas kalau tahu hikmat, tahu rahsia semayang duha ni begitu begini, lekat tak dengan kau? Gitulah manusia. Orang duk beli ubat pasar ubat ni apa hikmat rahsia. Dia mentelang suti ubat ni nak rayak muka pokcik 80 toko 18. Kau dengar gitu hikmat makan ubat tu, nak beli berapa? Dah nak beli berapa tau? Dia dalam sebotol 10 teh. Agak nak beli apa teh? Setahun lalu. Tengok 80 nak jiwa muda lagi dah. Tu nak royak bui. Itu manusia. Dia buat gapo-gapo gak tahu hikmat, tahu rahsia, rajin pelik. Lepas kalau kita tahulah hikmat, boleh tambah perasaan rajin pada buat ibadat. Hikmat mari kok jaga mata. Boleh patang mata dari tengok benda haram. Angkorang boleh buat ke tak? Tu hikmat. Orang tanya kita, apa hikmat nak boleh tambah perasaan rajin buat amal ibadat? Hikmat ni ikut mana? Hikmatnya ialah mung jaga mata daripada tengok benda haram. Tahu hikmat mari situ, angkorang boleh buat ke tak? Kita buat boleh buat tak? InsyaAllah tak boleh. Tak boleh mula lagi dah. Apa? Kerana mata kita manusia ni liar-liar sungguh. Tak percaya tu teragi Ketissimo. Angkorang mata dia jaga tak? Ada lagi Ketissimo. Lagi lagi dah segi apa aku dah alik Ninu jahat-jahat Ninu. Dah, kalau pergi ninu kak, kita pergi boleh 4 jam je. Kadang pergi semayang gari, sedap tak pasal? Dah. Berapa dah? Pergi 4 jam je ni, orang habis. Kadang pergi semayang gari, beti di masjid mana-mana, sedap semayang. Dah sedap? Apa dah sedap? Ingat dia. Ingat dia. Pagi kau. Nak ayat dah sedap dah tu. Kita patang seminggu je pakai. Patang seminggu tak pergi mana-mana, duduk rumah untuk diwi. Patang seminggu je, pak buat amal sedap. Patang seminggu je, tak pergi pasar, tak pergi mana, duduk rumah saja, TV pun tak tengok, handset pun tak tengok. Patang kot tu, sedap buat amal. Apa sedap? Kosong. Tak ada gambar dalam akal kita. Pahak tu payah. Kita tiap-tiap hari ni orang panggil duduk takat gambar semua sipang sini. Betul tak pakai? Tengok lekat sini, tengok lekat sini. Dah nak rabai dah ni. Kita rabai tu duduk lekat Allah nampak dah ni. Ana atau pakai jadi. Tu. Ni hikmat rahsia Allahu akbar. Tu nak ayat wi.
Kita hak ni kita kata dah, kita serenda dak boleh buat. Nak bawa kita imam sekali. Bawa tu imam gi kecil simo. Semayang garik dak ingat sarang suruh. Apa? Dikaca betul gambar orang kata. Nak ayat awi. Dasah kata hak tu, kalau kita nak buat amal ibadat ada orang puang tak juga harus dah okey. Tak percaya terah. Kita mayang tak, kita semayang mayat masalah. Depan mayat tu dekat bilik anak puang. Orang puang kita tu, orang puang nak dara. Duk sipuh bicu merah. Berasa-berasa semayang mayat tu, aci tak kata royak. Semayang mayat tu dak rokok, aci tak. Tekah tu. Ke pakat takbir pakat di belaka ke pakat rokok. Masuk abang haji. Dengar bau sedaknya tu royak gopah sendang ikat sini je orang panggil royak awi dengan mulut macam gemeng nak itik. Jepuk kita mayat. Anggora kita tengok tu dalam hati tergambar tak lagi? Gambar tak? Bah mayat-mayat hari tu mikir mayat ke macam Zuhur? Capu rokok. Tu nak royak ada orang puang buat ibadat ni tak juga harus. Tak juga harus orang panggil. Sebab fitnah. Mata tengok tu jepak dia dah sini sakut. Sebab tu kita pas tengok gapo-gapo tu astagfirullah lalu nak. Tengok astagfirullah. Tertengok tu istighfar lalu, bukan pas tengok lama buat istighfar. Bukan gitu. Tertengok astagfirullah. Sebab apa? Mudah-mudahan dengan istighfar mulut dapat robah gambar di hati. Mudah-mudahan. Pas kita duk istighfar sekali sehari berapa kali istighfar? Istighfar ni dipanggil robah. Robah apa? Robah gambar dalam hati. Mata duk tengok gapo lekat di hati, nak robah gambar tu istighfar banyak. Pas itu istighfar sehari berapa kali buat okey? Paling kurang pas mayang tu tau. Tu pun belang-belang muat istighfar. Istighfar hak boleh robah gambar dalam hati ni. Yang pertama sebut di mulut tu dengan lapah yang betul. Yang kedua hati menghadirkan makna. Baru dia panggil berkesan benda tu. Kalau sekadar mulut istighfar, hati tak ada menghadirkan makna, dipanggil robah tak jadi hak ni. Tak lokoh dalam. Nak mulut astaghfirullahalazim mulut. Hati hadir makna. Aku minta keampunan daripadamu ya Allah dalam ikut tu. Baru berkesan boleh robah dalam. Kalau sekadar mulut sebut astaghfirullahalazim, hati nampak benda tu, nampak benda ni, hak ni istighfar tak jadi. Tak lokoh di dalam panggil. Betul hasil pahala tu hasillah pahalanya, tapi nisbah orang panggil hikmat nak robah dalam tu tak sampai. Tak sampai. Tu. Maka istighfar ni paling kuranglah atas kita ni orang yang ahli mengaji, ahli kitab ni, kita semua ni sehari jangan lebih 1000, jangan kurang pada 1000 hari. Kita orang mengaji ni, set-set kitab atas kita semua ni, sehari jangan kurang daripada 1000 istighfar. Lepas kita 10 tu berok cari dah kita. 10 tu berok cari dah. Nguak macam apek nguak puah, apa puah dalam banyak gambar. Kesan nak sebut di mulut malah lawan hak tu. Mujahadah malah ke mana pun berasa ngatur mata ke mana pun lawan cukup 1000 hari. Mudah-mudahan gak dengan mulut sebut, hati menghadirkan makna dipanggil, mudah-mudahan gambar di hati lokoh habis. Mudah-mudahan. Dia kena rajin lah. Ibarat kalau benda hot tanang bawah tanah, nak korek semula itu biar habis now. Barang penang bawah tanah 40 tahun, penang bawah tanah. Nak tubik sesenang tak?
Kena buat kerja banyak dah. Bah mata tengok orang puang bukan sehari dua, betul tak? Puluh-puluh tahun dah. Lepas tu kita istighfar 4 kali, lepas habis tak? Dah barang puluh-puluh tahun, bukan 4 kali. Orang nyakit puluh-puluh tahun banyak ni. Cekak ubat ni molek. Warna cekak padangan nyakit. Dah kita hati banyak gambar. Benda-benda karu banyak dalam. Dah kan sehari 4 kali. Nampak? Pani kurang 1000 sehari lah. 1000 sehari. Kalau sekah sebut mulut cukup 1000, hati hanya menghadirkan makna sekali, hakikat baru sekali istighfar baru tu. Mulut istighfar 1000 kali. Hati menghadirkan makna sekali je, hakikat baru sekali istighfar dah. Kalau istighfar mulut 1000, hati tak ada makna langsung, kosong istighfar hakikat ni. Letih kan? Nak ajar mulut astaghfirullahalazim. Hati hadir makna. Nah, ya Allah, aku minta keampunan daripadamu. Mulut sebut, hati hadir makna. Sekali istighfar dia panggil. Sebut pula astaghfirullahalazim. Hati pun hadir makna. Ya Allah, aku minta keampunan daripadamu. Dua istighfar. Dah cukup 1000. Agak boleh buat ke tak? Belah-belah senyap. Tidur tu ni molek. Kita guna senyap tu, tidur tu. Dengan deku atas tikah mayang. Tu noyak nafsu ni. Duk lawang molek ni, lawang ni. Okey. Habis cerita. Memberitahu Allah Ta'ala, memberitahu Allah Ta'ala, yakni kepada orang yang beriman. Takdir sikit. Orang kita memberitahu ni Pak Hakim, orang kampung cakap gaba? Khabar. Memberitahu ni bahasa buku. Orang Terengganu apa panggil memberitahu? Khabar lagi. Beroyak. Memberitahu yakni memberoyak. Boleh buat lagu tu kalau kita orang Terengganu. Mengkhabar boleh juga. Memberitahu Allah Ta'ala yakni kepada orang yang beriman. Beritahu gapo? Tak khabar lagi. Memberitahu dengan ini perkataan. Dengan ini perkataan mana tu? Tulis situ yakni zalika azka lahum tu. Allah Ta'ala nak khabar gapo dengan zalika azka lahum tu? Tuhan nak wayak benda, Tuhan nak khabar benda kepada orang yang beriman. Tak khabar lagi. Memberitahu atas bahawasanya memejamkan mata. Tulis situ yakni menjaga pandangan mata. Bukan pejam mata dipejam gini. Bukan. Kan faham silap faham tu gak. Siakut silap faham kata Allah suruh kita pejam mata. Pas bawa kereta pejam mata, tak pasal aksiden. Agaknya dia pergi pejam mata bawa kereta. Ustaz khabar Tuhan suruh pejam mata. Dia bawa kereta ni pejam mata ke? Pejam lah. Tawakal Tuhan je. Tak pasal-pasal aksiden pas hospital. Sebab apa? Silap faham. Pejam mata dengan makna menjaga pandangan mata. Dan memelihara parak yakni kemaluan. Allah Ta'ala nak khabar benda tu. Nak khabar lagi tu. Nak khabar apa tu? Menjaga pandangan mata dan pelihara parak tu. Tuhan nak khabar benda, tak khabar lagi. Kedua-duanya memelihara parak itu kedua-duanya memejam mata dan pelihara parak tu.
tak molek. Kedua-duanya memelihara mata dan memelihara parak tu. Sabab bagi membersih hati. Sabab bagi membersih hati, tulis itu sabab bagi menjaga dan membersihkan hati daripada segala dosa, yakni segala dosa yang timbul di dalam hati. Tuhan nak khabar hak tu. Pada zalika azka lahum, Tuhan nak khabar jaga mata, jaga kemaluan, sabab bagi bersih hati daripada semua dosa hak timbul dalam hati. Tuhan nak khabar tu. Dan sabab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan, tulis itu, yakni sabab bagi timbul perasaan rajin, sabab bagi timbul perasaan rajin, dan sabab bagi kuatnya roh untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Kerana, sambung lagi, kerana dosa dan maksiat itu sebab bagi memberatkan kita daripada buat kerja kebajikan. Tuhan nak khabar jaga mata, jaga parak ni sabab bagi bersih hati daripada semua dosa hak timbul dalam hati. Satu, Tuhan nak khabar juga jaga mata dan jaga kemaluan ni sabab bagi timbul perasaan rajin dan sabab bagi kuatnya roh untuk buat kerja kebajikan. Tu Tuhan nak khabar. Roh kita tak gerak nak buat amal, roh kita tak ada kekuatan nak buat amal kebajikan sebab mata kita banyak tengok benda karut. Kesan ni pada roh, pada hati ni jadi berat nak buat amal, kesan daripada mata banyak tengok benda karut. Nak wi gagah roh, nak wi gagah hati, nak wi rajin buat amal, mesti jaga mata daripada tengok benda karut. Mudah disebut, payah pada amal. Orang lelaki suka tengok gapo pakai, tahu apa orang. Lain orang, lain jawapan. Betul tak pakai? Pak mak lagu lain jawapan. Atau orang lelaki ni bila tengok dia orang puang, dia ada satu tempat bagi sisi dia ni hak tu best kali. Kalau hak ni best sini, itu semua dipanggil apa tu? Dipanggil perkara yang menyebabkan roh dan hati kita ni dak gerak buat amal. Tengok tu kesan tu dah ibaratnya. Mata tengok atau orang puang, ibarat kalau bateri 100 turun lalu di 50. Kekuatan nak buat amal tu. Tengok 4 jam, turun selalu kekuatan nak buat amal daripada 100 turun 70. Dah kau tengok hari-hari kosong terus buat, ada kekuatan. Buat agak mana? Malah tak urut. Buatlah kadang malah, tak ada power dah. Apa? Kerana mata tengok benda karut hari-hari, maka menyebabkan roh dan hati kita ni orang panggil jadi malah nak buat amal. Tu kesang dia. Tu kesang dia. Habis situ. Tu Tuhan nak khabar tu.
Dan ada pun menakutkan. Gapo pula makna menakut? Tulis itu pula. Yakni ada pun isi kandungan ayat. Ada pun isi kandungan ayat yang mengandungi makna menakutkan. Adapun isi kandungan ayat yang mengandungi makna menakutkan akan orang yang beriman. Mana? Ayat mana yang mengandungi makna menakutkan bagi orang yang beriman? Ayat mana? Ayat ni. Innallaha khabirum bima yasna'un. Ayat tu. Ayat tu mengandungi makna menakutkan bagi orang yang beriman. Takut ke mana? Baik, tengok sini. Tengok situ. Maka firman-Nya, firman Allah. Maka firman-Nya, firman Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui. Hak ni terjemuh ayat innallaha khabirum bima yasna'un. Terjemuh ayat situ. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui. Sangat mengetahui, tahu ke mana? Tulis itu pula. Yakni sangat mengetahui, yakni akan sebagai tahu yang nyata. Akan sebagai tahu yang nyata dan terang. Dan tidak tersembunyi. Dan tidak tersembunyi bagi ilmu Allah oleh sesuatu pun. Sangat mengetahui akan sebagai mengetahui yang nyata dan terang. Lagi pula tidak tersembunyi ilmu Allah oleh sesuatu pun. Tu sangat mengetahui. Sangat mengetahui ia Allah akan batin. Gapo akan batin? Yakni akan rahsia. Akan rahsia alik sebelah dalam. Dipanggil batin. Akan batin, yakni akan rahsia alik sebelah dalam. Tuhan tahu. Tahu tu sebagai tahu yang nyata, yang terang. Lagi tidak tersembunyi di dalam ilmu Allah. Rahsia hak duduk dalam batin kita ni, dalam hati kita ni, Allah Ta'ala sangat tahu. Bukan tahu, sangat tahu. Ibarat gini lah. Kalau kita ada saing hak tahu serba-serbi pasal keaiban kita, rasa takut tak? Pak Hakim duduk cakap lah, gogeng-gogeng. Pak Hakim penduk sembang lah. Hak Pak Hakim tu siapa Z amu tahu. Takut tak pasal kata. Lagu tu bila Tuhan kata dia sangat tahu akan rahsia hak duduk sebelah dalam. Kalau kita orang beriman ni timbul tak takut kalau sekira rahsia hak kita simpan dalam hati Tuhan perzahir di akhirat. Takut tak pasal? Lama kening tak ada orang tahu rahsia yang kita simpan dalam hati. Tiba-tiba Tuhan kata dia sangat tahu.
rahsia alis belah dalam kita tu. Tak takut ke? Takut ke apa? Takut sebab apa? Takut Tuhan zahir dah. Takut Tuhan tunjuk, Tuhan zahir. Mana? Nu di akhirat tu. Kalau Tuhan zahir rahsia kita, malu tak pakai? Ibarat kalau bini kita bila tahu tak pasal kita, rahsia kita, keaiban kita tahu tak? Kalau bini kita ke orang, malu tak? Malu? Malu sebab apa? Depan air kita, hak kita simpang dalam hati dah, Tuhan sangat tahu. Tak takut? Takut ke apa? Takut Tuhan zahir tunjuk di akhirat no. Kalau kita atas muka bumi, orang panggil kita ustaz, maulana, maulari, gapo itu berani, orang hormat. Tapi dalam hati kita simpan rahsia yang sakaan kita tak ada orang tahu. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, rahsia alis belah dalam mu simpan lah hatimu tu, aku sangat tahu. Dengar gitu gak kalau kita orang beriman debar dah, takut. Takut ke apa? Takut rahsia hak kita simpan lah hati tu. Takut Tuhan zahir di akhirat, orang panggil. Bila zahir di akhirat, menyebabkan orang pakat hina belaka kita. Selama kening orang pandang mulia, bila zahir keaiban kita di akhirat, orang pakat hina dah pakat rendah. Tak malu? Tak takut? Takut tak rasa? Takut orang panggil. Tu barang yang mengerja oleh kamu. Gapo barang? Tulis situ, yakni bagi amal dan bagi amal yang mengerjakan oleh kamu barang, yakni bagi amal yang mengerjakan oleh kamu akan dia barang, akan dia amal. Tuhan sangat tahu. Tuhan sangat tahu, orang panggil. Tahu ke apa? Akan batin, akan rahsia alis belah dalam. Bagi amal hak mu buat, Tuhan sangat tahu. Seperti mengetahui itu sama seperti mengetahui ia barang yang kamu buat tu akan zahirnya. Tuhan tahu sama seperti perkara perbuatan yang kita buat alik sebelah luar. Seperti mana Tuhan tahu perkara yang kita buat alik sebelah luar, lagu tu juga Tuhan tahu perkara rahsia alik sebelah dalam. Luaran Tuhan tahu bagaimana, dalaman pun Tuhan tahu lagu tu juga. Tu khabir. Khabir Tuhan tahu zahir dan Tuhan tahu batin. Seperti mana Tuhan tahu perkara zahir, lagu tu juga Tuhan tahu perkara batin. Kok mana lagi kita nak lari? Tak ada lari dah lah. Maka selagi membalas ia Allah akan dia, wallahu a'lam. Sambung semula akan datang, maka selagi membalasi ia akan dia. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.